Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sepada 70 tahun RTM, kami menghargai sokongan yang diberikan dalam menjadikan stesen penyiaran. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sepada 70 tahun RTM, kami menghargai sokongan yang diberikan dalam menjadikan stesen penyiaran RTM tetap unggul dan relevan sehingga ke hari ini. Untuk edisi Titik Sentuhan 70 tahun RTM, kami mendekati seorang peminat setia RTM dan untuk mengenali beliau dengan lebih dekat dan mengapa beliau terpilih, kita bersama wartawan Ahmad Muzaffaruddin Iskandar. Saksikan. Obses. Itulah yang dapat digambarkan. Seawal mentari pagi hingga mata terpejam lena, masanya banyak dihabiskan untuk mengemaskini perkembangan siaran sebuah stesen TV yang tertua di negara ini. Apa yang dilakukan bukan untuk mengharap ganjaran atau nama, hanya semata-mata kerana minat yang mendalam. Mungkin agak pelik, namun percayalah, inilah insan yang pertama kita dengar yang sangat obses dan meminati media penyiaran kerajaan iaitu Radio Televisyen Malaysia, RTM. Di sebalik minat yang tidak bersyarat itu, Muhammad Syamsul Mahmat alias Samsudin, kini berumur 25 tahun, terpaksa mengharungi kepayahan hidup di kota raya metropolitan ini bersama dua lagi adiknya tanpa kasih sayang ibu dan ayah yang telah lama kembali kepada Sang Pencipta. Yang paling bongsu Muhammad Syamsani 19 tahun mengidap penyakit mental dan kini masih belajar di sekolah khas, manakala Nur Syam Hidayah 23 tahun hanya bekerja sebagai penyelia parkir separuh masa di Zoo Negara. Mak dengan ayah saya dah meninggal dah. Mak meninggal ayah meninggal dah 18 hari bulan Oktober 2010. Mak meninggal 14 hari bulan Jun 2011. So tinggal adik-beradik. Tinggal dengan adik-beradik dah. Rumah ni Ihsan warga kampung dengan ihsan hamba Allah lah. Kira dulu rumah seberang sungai sana, rumah asal seberang sungai sana. Lepas tu dah kira kerap kali kena banjir semua, jadi macam dah nampak usang. Ada seorang hamba Allah ni, dia nampak sebuah dewan ni dia jadikan rumah untuk kami tiga beradik ni, untuk keluarga. Sempena ulang tahun ke-70 RTM, seharusnya penonton setia seperti Syamsul ini diraikan dengan cara yang amat istimewa. Kami amat berbangga kerana berkesempatan untuk berjumpa dengan Syamsul di rumahnya dekat Ulu Klang, Ibu Negara. Sebagai peminat setia nombor 1 RTM, beliau selayaknya diberikan penghargaan dan menjadi tetamu istimewa dalam program Titik Sentuhan minggu ini. Kesemua warga kerja Titik Sentuhan turun padang untuk bertemu secara eksklusif dengan Samsul. Sebenarnya saya terbaca dalam FB Samsul penyokong setia RTM. Apabila saya menghayati setiap sedutan ataupun barisan ayat-ayat yang dipaparkan dalam FB beliau, saya nampak Samsul ni seorang yang istimewa. Sebab kita orang RTM sekalipun rasa macam tak mampu nak buat hari-hari benda seperti mana Samsul buat.
So dan saya cuba risik beliau dalam beberapa kawan-kawan yang mengenali beliau, dan saya nampak Samsul ni adalah seorang yang begitu kuat mempromosikan RTM sehingga semenjak 2006, 2009 lepas mak dia meninggal. So sehingga sekarang lebih kurang 10 tahun lah, lebih kurang dia macam satu kerja untuk dia. Setiap hari mempromosikan RTM, mempromosikan rancangan-rancangan RTM dalam FB dia. Dia lebih tahu rancangan-rancangan yang apa orang kata pre-em, yang tak ke udara. Dia lebih tahu sejarah RTM, dia lebih tahu siapa ketua pengarah penyiaran RTM daripada awal sampai ke akhir, dan ini adalah sesuatu yang begitu unik. Peminat RTM yang begitu unik apabila kita dapati beliau mendalami sebenar-benarnya apa itu RTM. Di sebalik keterujaan Samsul berjumpa dengan warga RTM, kami secara tidak langsung dapat melihat sendiri jerih payah yang terpaksa diharungi oleh tiga beradik ini. Kebetulan adik bongsunya baru kembali dari sekolah. Kakaknya terpaksa meninggalkan kami seketika untuk menguruskan adiknya itu. Balik sekolah tentunya lapar, tapi inilah sahaja lauk yang ada. Namun penuh kesyukuran menerima apa yang ada. Nur Syam Hidayah atau selesa dipanggil Nur, sememangnya masak dengan keletah adik bongsunya ini. Meskipun kurang upaya, adiknya ini tetap ditatang seadanya walau dihimpit kemiskinan. Kalau saya kerja Sabtu dengan Ahad tu bolehlah tampung dalam seminggu. Yang akan datang tu dapat Sebulan berapa? Kalau ikutkan dapat 800. Tapi memandangkan saya kerja part time saja Sabtu dengan Ahad, dapat dalam 200 lah 2 hari. Kenapa tak kerja full time? Sini susah sikit kerja full sebab balik malam. Oh, okey. Kadang kawasan sini bahaya. Bahaya. Kalau berjimat cukup lah rasanya. Kalau memboros tu tak cukup lah. Kiranya adik saya apa tu lah disahkan apa tu ada penyakit hiperaktif lah masa sejak dia apa dalam umur lebih kurang macam 6 tahun lah. Disahkan ada penyakit hiperaktif tu, masa tu ada itulah arwah mak lah yang bertungkus lumus lah pergi ke Jabatan Pediatrik Hospital Kuala Lumpur untuk dapatkan apa tu lah, untuk dapatkan rawatan itulah. Meskipun dengan ihsan penduduk kampung, tempat mereka berteduh ini pun kelihatan usang. Bagaikan retak menanti roboh, rumah ini perlukan baik pulih segera. Namun dengan pendapatan isi rumah yang tidak seberapa, mana mungkin dapat menampal yang bocor, menutup yang berlubang. Malah, tombol pintu rumah pun tiada. Inilah realiti sisi gelap miskin bandar di Kuala Lumpur. Mungkin sekilas pandang menyebabkan kita tertanya-tanya bagaimana mereka boleh bertahan hidup sebegini. Orang memberi, mereka pun merasa. Dan kesempitan hidup tidak pernah menghalang minat Samsul dengan RTM. Menurut Samsul, beliau jatuh cinta dengan RTM sejak 10 tahun yang lalu. Kiranya jatuh minat pada RTM ni, jatuh cinta saya pada RTM ni pada itulah masuk sekolah menengah lah. Masuk sekolah menengah. Lepas tu secara efektifnya saya apa tu lah mula menyokong RTM ni dari sejak tingkatan 3 lah, sekolah menengah lagi tahun 2006 lah sampai kini lah saya masih menyokong dan setia bersama RTM. Faktor yang menjadi saya minat pada RTM ni lah apa tu siaran RTM yang apa tu berkualiti tinggi berbanding media swasta.
apa tu personality RTM yang apa tu yang mesra pelanggan. Hari-hari siaran RTM saja. Tak tengok cerita? Tak ada. Kalau tengok cerita? Tengok cerita lain tu, dia mungkin bagilah kelonggaran sikit. Nur pula rasa macam mana? Rimas ke dia asyik tengok? Tak, Nur tak rimas. Janji dia bahagia dengan kehidupan dia. Tu dah jodoh dia dengan RTM, kita nak buat macam mana kan? Jika ada kelapangan, pastinya akan digunakan untuk memuat naik status mengenai maklumat siaran dalam media sosialnya. Usahanya untuk membuat kajian dan menelaah maklumat mengenai stesen media kerajaan ini selayaknya menerima pujian serta penghargaan dari kami. Kenapa saya ingin menyebarluaskan apa tu RTM apa tu kepada khalayak umum, supaya khalayak umum mengetahui apa itu RTM. Saya apa tu menyebarluaskan informasi RTM, menyebarluaskan promosi RTM dekat laman sosial tu memang apa itulah tanpa suruhan mana-mana pihak pun. Tak ada tanpa suruhan mana pihak pun, dia melahir ikhlas daripada hati saya. Saya apa itulah ada yang apa tu, ada yang unfriend pun ada saya, ada yang klik batal pada rakan dekat Facebook pun ada yang apa kata dia ni orang tak betul ni, dia macam orang kurang kasih sayang dia ni, dia ada juga dia cakap ada juga. Lepas tu ada yang cakap saya ni macam orang gila lah apalah. Padahal niat saya ikhlas, saya nak menyebarkan informasi RTM supaya rakyat Malaysia tahu apa itu RTM. Dia pakai wifi adik. Wifi? Ah, Ada wifi kat sini? tak, adik saya buat hotspot telefon. Melalui itulah dia boleh pakai internet dia. Adik pula dapat internet daripada telefon? Dia top up untuk dia lah, buat internet untuk dia. Okey. Rancangan yang RTM yang paling saya suka apa tu lah. Macam berita apa tu, berita nasional 1, nasional 5, nasional 8, nasional 12. Suka semua berita? Apa tu dokumentari macam panorama, jurnal best, apa tu orang kita. Yang paling minat sekali? Itu paling minat apa tu, itulah rancangan apa tu yang tergempar lah, boleh kira gempak lah kat Malaysia ni. Rancangan apa? Rancangan apa? Titik sentuhan terus bertindak. Turut sama berkunjung menemui Samsul sekeluarga ialah Yayasan Basmi Kemiskinan YBK. Kelihatan Samsul tidak menyangka rombongan yang datang secara tiba-tiba ini. Keterjaan terpancar di wajah Samsul dan adik-adiknya. Mungkin inilah pertama kali dalam hidupnya dilawati oleh orang besar. Kedatangan YBK diketuai oleh pengerusinya sendiri iaitu Datuk Haji Zainal Abidin Sakum adalah kerana prihatin dengan nasib mereka sekeluarga ini dan ingin meninjau bantuan yang boleh diberikan kepada mereka tiga beradik. Samsul dia ada semangat, dia ada kegigihan, dia juga ada minat yang tersendiri. Saya tadi terharu kerana beliau adalah penyokong kuat kepada RTM. Dan dalam laman web dia nampaknya tercatat segala-gala berkaitan dengan RTM. Dan sempena 70 tahun RTM, saya ucap tahniah kepada RTM kerana pertama sekali menemui peminat setia dia. Satu. Kedua, mengiktiraf gerak kerja dia. Dan oleh kerana itu, YBK tadi pegawai-pegawai dah sampai awal meninjau kemudian mendapatkan maklumat-maklumat, dan selepas daripada ini YBK akan melihat apakah bantuan-bantuan yang patut kita beri. Yang terdekat sekali, melihat kepada pendapatan rumah ini tadi, nampaknya bergantung kepada Noh seorang. Yang dia kata dalam 800 sebulan dia dapat. Yang itu yang tetap dia dapat. Yang lain-lain tu tentulah.
Jadi kalau dia dapat 800, mereka berempat di rumah ni. Mereka masuk dalam kumpulan yang kami katakan kumpulan yang patut menerima bantuan untuk berbuka puasa dan bersahur pada bulan Ramadan nanti. Mereka ni layak. Jadi insya-Allah saya dah nampak bahawa keluarga ini patutnya termasuk salah satu daripada yang patut kita bantu. Maka sepanjang bulan Ramadan kita akan memberi bantuan untuk mereka ini berbuka puasa dan bersahur sebanyak RM600 yang kita akan bagi pada keluarga ini, insya-Allah. Peranan yang dimainkan oleh YBK ini adalah sangat signifikan ke arah membantu mereka yang kurang berkemampuan untuk mengubah hidup. Kunjungan bersama antara YBK dengan program Titik Sentuhan kali ini dilihat menjadi pemangkin kepada kerjasama strategik yang akan digarap ke arah usaha membantu mereka yang kurang berkemampuan. Sebenarnya bila saya melihat Titik Sentuhan ini, ianya ada macam satu persamaan dengan kumpulan SASA yang ditarget oleh dan sekiranya RTM membuat lawatan-lawatan, kalau Yayasan Basmi Kemiskinan boleh ikut rombongan tersebut, maka kita boleh merancang untuk menentukan supaya titik sentuhan ini nanti tidak hanya datang sekali, tapi ada follow up, follow through yang akan dibuat oleh yayasan dengan sukarelawan bagi menentukan supaya kalau boleh bila kita mulakan sesuatu tu nantinya ada penutupnya dan kita boleh melihat kembali perkembangannya di masa akan datang. Jadi saya ucap terima kasih banyaklah kepada RTM yang sudi menjemput kita bersama untuk melihat apa juga aktiviti-aktiviti yang berlaku di luar sana. Jadi seperti hari ini saya rasa cukup terharu dengan melihat konsep berdikari yang wujud kepada Samsul sebagai abang tua, adiknya Nur dan adiknya seorang lagi nama Sani yang dikatakan OKU. Sekarang ni dihantar oleh mereka bersekolah khas. Artinya walaupun mereka anak yatim piatu, tetapi abangnya umur 25 tahun dengan adiknya Nur bekerja pula di kat zoo sana dengan pendapatan yang tak seberapa, tapi mereka masih selonggok, tak mau berpisah adik-beradik dan mereka duduk di sebuah rumah yang saya fikir sepatutnya kita lebih melihatnya dari sudut yang sudut yang positif. Bagaimana kita nak membantu jika mereka mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu yang boleh kita pertajamkan. Dengan kekuatan anggota Titik Sentuhan dan juga dengan kerjasama Yayasan Basmi Kemiskinan, hari ini terlaksana ataupun tercapai untuk kita mengenali penyokong CRTM di Samsul dan alhamdulillah dengan kerjasama Yayasan Basmi Kemiskinan, beliau sendiri telah melihat keadaan Samsul dan RTM sendiri akan cubalah untuk membantu beliau, bukan kerana kita simpati dengan beliau tetapi kerana orang kata atas dasar hubungan antara masyarakat dan juga RTM. Jadi kita rasa Samsul ni adalah sebahagian daripada keluarga kita, keluarga RTM. Jadi 70 tahun RTM, sememangnya orang seperti inilah yang kita harapkan untuk terus menyokong RTM di persada dunia penyiaran dunia hari ini. Allahu Akbar Maha Besar, tiga beradik yatim piatu ini sememangnya cekal hati membawa diri mereka meredah kehidupan yang samar. Tidaklah mereka meminta atau meraih simpati sesiapa pun. Hidup hanya berserah kepada ketentuan penciptanya. Tidak juga mereka takut dalam kemiskinan kerana percaya dan yakin sebagai hamba kepada Yang Maha Kaya. Sebaliknya tanya diri sendiri,
apakah kita ada hati dan perasaan sanggup membiarkan mereka seumpama bersesak nafas, merangkak mencari sehirup udara segar di sebalik debu-debu kota raya ini? Jika betul anda prihatin, nombor akaun Syamsul sudah tertera dari awal. Kami juga memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Syamsul sebagai seorang teman setia RTM. Tiada yang obses seperti beliau yang pernah kami ketahui sebelum ini. Dia tetap berdiri megah menyebar luas maklumat terkini RTM pada masa orang lain terus mempertikaikan siaran kerajaan ini. Ahmad Muzaffaruddin Iskandar untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Nampaknya pertemuan kru Titik Sentuhan bersama Syamsul, penyokong setia RTM, telah banyak merungkai sejarah mengapa Syamsul terlalu minat terhadap RTM. Dan kami amat menyanjung tinggi usaha dan sokongan yang diberikan oleh Syamsul. Kami turut mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Basmi Kemiskinan atas kunjungan menghibah yang dilakukan bersama-sama kru Titik Sentuhan pada kali ini. Sekian dulu paparan kami untuk malam ini. Bagi anda yang tidak berkesempatan untuk menonton rancangan ini, rancangan ulangan boleh ditonton setiap Isnin jam 4.30 petang di TV1. Untuk sebarang aduan dan permasalahan, anda bolehlah menghubungi nombor telefon yang tertera di kaca TV atau terus ke laman Facebook kami, Titik Sentuhan TV1. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Sekian dulu, saya Rohni Hamdan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.